Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya Abdah memberitahu kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyuruh orang, baginda akan menyuruh mereka melakukan amalan yang mampu dilaksanakan. Tetapi mereka pula berkata, kami tidak sepertimu wahai Rasulullah, kerana sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak tanda-tanda kemarahan pada wajahnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling tahu tentang Allah di antara kamu adalah aku. Bab man kariha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fin nar min al-iman. Bab ke-14, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran seperti mana dia tidak suka yakni dirinya dicampakkan ke dalam api adalah kerana imannya. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi 'azza wa jalla wa man yakrahu an ya'uda fil kufr ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW sabda baginda, 3 perkara, sesiapa yang ada padanya 3 perkara itu, niscaya dia akan mendapati atau merasai kemanisan iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih disayanginya daripada sesuatu selain keduanya. Dan kedua, dia mengasihi seseorang, tidak dikasihinya orang itu melainkan kerana Allah. Dan ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu, seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api. Tengok sekali. Ini masih lagi dalam bab iman, masih lagi dalam bab iman. Dan seperti mana kita maklum, Imam Bukhari dalam Kitabul Iman ini, dia itulah yang asasnya, iaitu dia nak tolak pendapat Murji'ah yang mengatakan amalan tidak berarti, tidak bermakna apa-apa, tidak berguna kepada seseorang itu. Kalau seseorang itu sudah beriman, cukup, tak ada amalan baik. Begitu juga amalan yang buruk ataupun maksiat tidak memberi kesan kepada iman itu. Buat macam mana maksiat sekalipun, tidak ada apa-apa terjejas iman itu. Jadi maksud Imam Bukhari seperti mana kita sudah maklum dalam bab-bab yang lepas, itulah yang utamanya. Kemudian seperti telah kita sebutkan sebelum ni, iaitu Imam Bukhari ni tajuk dia tu yang istimewa, yang berbeza daripada kitab-kitab yang lain. Adapun hadis itu banyak daripadanya serupa juga dengan kitab-kitab hadis yang lain. Cuma tajuk dia tu, dia nak cerita, nak sampaikan maksud dia tu dengan membuat tajuk yang tersendiri. Tajuk itulah yang perlu difahami, baru kita faham, baru kita faham maksud dia tu. Kalau tidak, tak faham. Itu yang jadi
susah sikit Bukhari. Ada beberapa perkara Bukhari ni, Sahih Bukhari ni dia susah kerana salah satunya tajuk dia tu kadang-kadang kita tengok tidak sesuai pada zahirnya, tidak sesuai dengan hadis yang dikemukakan, dengan apa yang hendak dibuktikan olehnya. Jadi untuk kita nampak kesesuaian dia tu, munasabah dia tu, terpaksa kena hurai di situ, kena perjelaskan. Kalau tidak, kita nampak mana pada zahirnya kadang-kadang lah tidak sesuai. Misalnya tajuk ni, itu yang pertama. Yang kedua, selalu juga kita jumpa dalam Sahih Bukhari ni, dia pengulangan hadis dia, bulan hadisnya. Banyak tu sebenarnya tidak banyak sangat, tetapi dia berulang-ulang. Dia berulang-ulang hadis dia tu. Itu pun menimbulkan kemuskilan juga kepada orang yang tidak mengaji Sahih Bukhari ni. Apa jadi berulang? Sedangkan kita tengok dalam kitab-kitab yang lain tidak lagu tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang yang menyebabkan jadi susah nak faham Sahih Bukhari ni, dan memang kena mengaji lah, kena belajar. Kalau tak mengaji, boleh dikatakan tak faham lah, tak faham Bukhari ni. Yang ketiganya sebab dia selalu ringkas-ringkaskan hadis dia. Selalu sepatutnya dia sebut panjang, dia peringkas. Jadi dia kira sudah disebut di tempat lain sekali yang terperinci itu, dia tak sebut dah. Di sini dia kerana ada sesuatu maksud dia peringkas, ambil yang dimaksudkan saja. Menyebabkan kadang-kadang jadi orang keliru, orang ingat hadis lain. Orang ingat hadis lain. Ini yang ketiga yang menyebabkan jadi susah Bukhari, susah. Yang keempat, kadang-kadang kita akan jumpa ni, akan datang ni, dia nak cerita benda lain zahirnya. Kalau nak kira hadis yang lebih sesuai dengan dia nak cerita tu hadis lain, dia tak bawa hadis itu. Dia bawa hadis yang zahirnya kurang sesuai dengan tajuk yang dibuatnya. Itu susah. Sepatutnya dia guna hak sesuai, tapi dia tak guna gitu. Kenapa Imam Bukhari buat gitu? Ini menjadi kemuskilan. Sebab tu jadi payah. Bukhari ni memang paling payah lah. Kalau dalam kitab hadis ni, kitab hadis ni, kita maklum Bukhari ni sebagai kitab hadis yang paling sahih, gitu je. Dari segi nak baca Bukhari tu memang susah, paling susah. Nak ambil isi dia, maksud dia tu. Kalau semata-mata hadis dia tu boleh kira lagi. Maksud dia tu kadang-kadang tidak sesuai hadis tu. Dia ada sebab dia sendiri. Kalau kita belajar, kita boleh tahulah tu. Dan agak susah sebenarnya kalau kita belajar Bukhari, nak suruh mudah, nak buat jadi mudah, tak mungkin. Sebab itulah ulama-ulama dia ada buat ringkasan, orang panggil tajrid Sahih Bukhari. Tajrid Sahih Bukhari ni satu, dia tidak sebut sanad dia tu, selalu pergi kepada hadis, kan macam kita baca tak, dia hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana, begitu gini, tak ada dalam tu. Dia ada hadis dia saja. Satu. Yang keduanya, dia ringkaskan itu hak berulang-ulang tu dia buat. Sebab itu banyak ada usaha-usaha macam tu. Misalnya kitab Jawahirul Bukhari, itu usaha ke arah tu lah. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah dan banyak lagi yang lain, dia ke arah tu pergi. Tetapi sebenarnya dengan buat hak ni semua ni, tajuk yang Bukhari buat, lepas tu sanad dia, lepas tu buat hak ulang-ulang, sebenarnya jadi hilang keistimewaan Bukhari hak asal tu. Dengan sebab itu, sebaik-baik kitab yang kita nak belajar Bukhari ni, iaitu hak asal. Dan kita nak mudah, tak mungkin. Jadi kalau sama ada kita faham ataupun tak faham, mungkin tak boleh nak pegang, itu masalah kita lah, masalah kita. Sebab apa? Maksud utama Imam Bukhari iaitu dia nak ajar kita ni nak faham sesuatu hadis. Berapa banyak isi ataupun pengajaran yang mungkin kita dapat daripada suatu hadis tu. Dia nak ajar kita macam mana cara nak faham hadis, satu hadis.
Hadis ni boleh digunakan untuk ni, ni boleh digunakan untuk ni, ni boleh digunakan untuk ni juga. Itu banyak yang dia nak ajar. Jadi tentu sekali orang-orang yang boleh membuat kesimpulan daripada maksud Imam Bukhari itu orang yang mengaji sungguh, yang mengaji sungguh. Kalau tidak dia tak mungkin, tak boleh faham. Berbeza dengan Muslim, berbeza dengan kitab-kitab lain, senang. Tapi Bukhari memang paling payah. Dalam senarai kitab-kitab hadis tu paling payah. Misalnya di sini dalam tajuk ni dia ada 2 juzuk orang panggil. Ni dalam perbahasan ulama-ulama, dia kata ada 2 juzuk. Satu juzuknya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Situ. Itu sekerat satu juzuk. Juzuk yang kedua, wa annal ma'rifah fi'lul qalb. Itu juzuk yang kedua. Ma'rifah adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Itu juzuk yang kedua. Lepas tu liqaulillahi ta'ala, ini nak membuktikan juzuk yang kedua tu. Dalil kepada juzuk yang kedua, bukan dalil kepada juzuk yang pertama. Tak. Tetapi dalil kepada juzuk yang kedua. Kerana Allah SWT berfirman, tetapi dia mengira salah. Apa dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Ini sebagai dalil kepada makrifat itu adalah perbuatan hati. Makrifat atau perbuatan hati, itu dalil. Bukan dalil kepada ana a'lamukum billah. Itu tajuk dia. Kalau sekali kita tengok tajuk ni tak ada belah mana. Tak ada belah mana. Kita tengok dalam hadis dia, hadis dalam bab ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyuruh orang, baginda akan menyuruh mereka melakukan amalan yang mampu dilaksanakan oleh mereka, dan seterusnya. Kita baca dah tadi. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan paling alim ataupun paling tahu tentang Allah di antara kamu adalah aku. Yang paling bertakwa dan yang paling alim di antara kamu tentang Allah ialah aku. Di situ tajuk yang pertama tu, apa ni juzuk yang pertama tu, ana a'lamukum billah, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Duduk situ. Dalil bagi juzuk yang pertama duduk dalam hadis. Dalil bagi juzuk yang kedua dia mari dah dalam tajuk dia tu, liqaulihi ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Dalil bagi juzuk yang pertama tak ada dalam tajuk tu, tetapi ada dalam hadis. Itu benarnya. Halus tu. Inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Itulah ana a'lamukum billah dalam tajuk tu. Itu dalil dia. Itu halus dia tu. Kalau kita nak kata di sini, ana a'lamukum billah, aku paling alim di antara kamu, paling tahu di antara kamu tentang Allah. Juzuk yang pertama. Juzuk yang kedua, makrifat itu adalah perbuatan hati. Makrifat itu pengetahuan lah. Jadi kedua-dua ni mana ada sebut iman. Sebab tu kata payah. Ni bab iman ni, kitabul iman lagi. Dan Imam Bukhari pun nak mengatakan, nak cerita tentang iman tu lah. Tetapi tajuk dalam tajuk dia ni, dia guna perkataan-perkataan itu tidak menunjukkan iman. Tetapi yang menunjukkan ilmu. A'lamukum, ilmu. Ma'rifat, ilmu juga. Sepatutnya ni tajuk macam ni sesuai dengan, akan datang dia akan ada kitabul ilm, bab ilmu. Sesuai dengan itu tajuk ni, bukan sesuai dengan iman ini. Apa makna Imam Bukhari? Kenapa dia buat tajuk lagu? Itu sebab itulah sudah beberapa kali disebutkan bahawa ulama-ulama pandai berat benar ni tajuk ni. Tajuk Bukhari ni bagi mereka paling penting.
keistimewaan Imam Bukhari pun duduk situ. Hadis rupa ya kadang-kadang. Hadis ni ada juga dalam kitab lain pun ada. Tajuk dia tu. Sebab itulah mereka mengatakan inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi. Kebijaksanaan Imam Bukhari itu terletak pada tajuk dia tu. Kadang-kadang kita nampak tidak sesuai apa ni. Tetapi Tuhan mengambil kira dengan sebab apa yang diusahakan, yang dilakukan oleh hati-hati kamu. Apa kena mengena dengan kitabul iman? Gitu. Itu kemuskilan. Jawabnya Imam Bukhari nak cerita di sini. Imam Bukhari nak cerita di sini, iaitu yang paling tahu tentang Allah. Paling tahu tentang Allah, kena kenal Allah. Itu termasuk dalam bab iman itu. Iman ini adalah ilmu tentang Allah. Mana kita nak beriman, mesti kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza-beza. Ada hak tahu sikit, ada hak tahu lebih banyak, ada hak paling tahu, paling alim. Siapa hak paling alim? Dia sebut aku. Tentang Allah, paling alim tentang Allah, bukan paling alim tentang benda lain. Paling alim, paling tahu tentang Allah. Tahu tentang Allah itu adalah iman. Dan pengetahuan, bila tahu tentang Allah itu adalah iman, pengetahuan itu berbeza-beza manusia. Berbeza-beza. Perbezaan dia tu letak di mana? Pada amalan. Itu Imam Bukhari naknya. Dia pergi kepada amalan. Berbeza-beza. Iman itu, taraf iman itu dapat kita lihat kesannya pada amalan dia. Amalan orang itu berbeza-beza. Ini menunjukkan berbeza-beza. Dia kenal Tuhan tu. Ada orang yang sanggup mati kerana agama. Pasal apa? Kita mungkin orang ni tak sanggup mati. Ada orang yang sanggup mengorbankan segala-galanya kerana agama, kerana Allah. Pasal apa? Dia kenal betul Allah. Orang ni tidak pula begitu. Adalah sikit-sikit. Ada langsung tak? Langsung tidak. Kan beza. Kita dapat lihat benda tu pada amalan dia. Ya, jadi kenal Allah apa semua tu berbeza tu pada amalan. Jadi amalan itu, ni dia nak ceritanya maksud asal dia tu. Bila amalan itu berbeza dan menyebabkan orang tu dikatakan tahu sikit tentang Allah, orang ni lebih tahu tentang Allah, orang ni paling tahu tentang Allah, kerana amalan itu menunjukkan amalan itu ada kesannya. Ada kesannya, ada pengaruhnya terhadap iman. Inilah orang katakan iman itu bertambah, iman itu berkurang. Dari segi mana? Dilihat dari sudut amalan dia tu, sebagai juzuk kepada iman, ataupun sebagai bukan juzuk tetapi kesan kepada iman itu. Hal tu kita dapat lihat. Jadi orang-orang Murji'ah kata amalan tu tak ada guna, macam mana? Sedangkan kita tengok orang yang lebih iman dia tu apabila lebih amalan dia tu lah, dalam segala-galanya lebih. Hak tu lah maknanya dia lebih kenal terhadap Allah SWT. Itu hak Imam Bukhari naknya. Dia nak tolak Murji'ah tu, nak tolak Murji'ah. Hak yang kedua, juzuk yang kedua, wa annal ma'rifah fi'lul qalb. Dan ma'rifat itu adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Ma'rifat, kenal Allah, terima Allah sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna tu adalah perbuatan hati. Ni dia nak tolak puak-puak karamiyah. Kalau kita tak tahu latar belakang ni, kita tak nampak dia apa maksud dia. Puak-puak karamiyah kata apabila seseorang itu mengucap la ilaha illallah sudah memadai. Ucapan saja dalam hati dia, walaupun dia tak terima. Ada juga. Ini pun satu kumpulan yang sesat juga, super Murji'ah juga, satu pecahan Murji'ah juga. Sesat juga Imam Bukhari nak cerita. Kita maknanya jangan begitulah. Jangan begitu. Punca sesat dia di mana? Dia kata bila seseorang itu mengucap saja, dalam hati dia macam mana pun tak apa. Gitu. Ini dia tak salah dalam hati dia tu kalau dia tak terima. Kalau dia tak terima Tuhan pun, dia sebut lidah dia tu, hak tu yang dikira oleh Allah SWT. Hati tak kira, walaupun dia tak terima Allah SWT.
Siapa macam tu ni, buat ni siapa, walaupun dia menolak ajaran Allah SWT yang lain, dia tak terima. Tetapi iman dia tu diterima juga apabila dia mengucap la ilaha illallah. Imam Bukhari nak ceritanya, tidak, bukan iman itu duduk pada lidah saja, tetapi iman itu adalah duduk pada hati. Dan pada hati ni apa? Amalan, perbuatan hati. Hak hati tu pilih, hak hati tu buat. Imam Bukhari nak ceritanya di sini, bukan amalan ini, amalan anggota zahir ini saja. Bahkan amalan tu ada amalan hati. Jadi lebih, jadi kurang tu terletak pada hati juga salah satunya. Amalan tu lebih atau kurang terletak pada hati. Kalau amalan hati tu banyak, maka dikira banyak. Kalau amalan hati tu sikit, maka dikira sikit. Itulah orang panggil niat tu, yang dikira sebagai ada pahala ke apa tu niat tu. Itu amalan hati belaka tu. Amalan hati belaka. Dan hati kalau niat buruk pun ada balasan dia, ada hukuman dia. Itulah dia berdalil dengan firman Allah SWT, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah SWT mengira salah terhadap kamu pada apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Di sini dalam Quran ini Allah SWT sebut hati ni ada usaha dia, ada kerja dia, ada perbuatan dia. Maknanya kalau seseorang itu dengan tidak sengaja lah melakukan sesuatu, Allah SWT tak kira, sebab hati dia tidak buat. Yang Allah SWT kira ialah hati itu buat. Apa yang hati itu buat, sama ada baik atau buruk. Mana kalau dia niat, memang dia bertekad sungguh untuk buat sesuatu yang tidak baik, walaupun dia tidak terbuat benda tu, tak buat, dalam kenyataan dikira berdosa juga. Tulis dah ada. Tulis dah. Tulis dah tu. Kalau sekiranya dia bertekad sungguh, tulis salah. Kalau sekiranya dia bertekad sungguh. Kalau dia tidak bertekad, lain. Lintasan hati saja itu lain, hak tu tak tulis. Hak ni Imam Bukhari kata ni, dia berdalilkan dengan ayat ni, bima kasabat qulubukum. Kasabat tu mana usaha sungguh, dengan ikhtiar, dengan pilih, dengan penuh kesedaran, dan memang nak buat sungguh. Hak tu Tuhan ambil kira sebagai kesalahan. Tetapi kalau hak tidak begitu, Tuhan tak kira. Maknanya ada perbuatan hati. Siapakah hati tu ada perbuatan, Tuhan kira. Salah ke ataupun baik, apatah lagi perbuatan hak zahir ni. Ni dia nak menolak hak tadilah, Murji'ah tu, yang mengatakan perbuatan ni tak ada kesan apa-apa kepada iman seseorang. Baik, kalau dia tidak niat terbuat benda tu. Kalau tidak niat tak dikira. Sebab tu dia kata walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi yang dikira sebagai salah ialah apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Nak ceritanya di sini, hati ni pun ada usaha dia juga. Hak tu Imam Bukhari nak cerita. Ada amal dia juga. Bukan amal ni tangan saja amal, tidak. Hati pun ada amal juga. Dengan sebab itu kalau seseorang tu tak boleh nak buat apa dah, tapi hati dia dengan Allah SWT ingat sama, dikira. Tuhan kira tu. Walaupun dari segi zahir ni tak ada dah, orang tak nampak apa dah dia ni, tak nampak dah dia ni nak kepada Islam apa. Tapi kalau hati dia tu nak, Allah SWT kira. Itu perbuatan hati. Perbuatan hati banyak nak buat benda baik ni apabila orang tu kenal Allah. Dia itu, di situ dia berkait dengan iman. Apabila orang tu kenal Allah betul-betul. Dan dalam mengenali Allah ni ada beza-beza. Bila ada beza, ini menunjukkan ada lebih ada kurang iman itu. Sebab itu dia gunakan dalam lafaz tafdil. Lafaz tafdil maknanya paling tahu. Bila kata paling ni lebih tahu, ada hak kurang tahu. Dengan sendirinya begitu. Tercapailah maksud dia. Hak dia nak sini kepada dia, iaitu iman ini ada lebih ada kurang. Lebih iman ini apabila lebih amalan yang baik. Kurang sikit apabila kurang amalan yang baik. Amalan yang baik itu mungkin dilakukan oleh anggota zahir, mungkin juga dilakukan oleh hati, tidak nanti anggota. Tetapi amalan tetap penting. Itu Imam Bukhari nak ceritanya. Bukan tak penting, bukan tak ada kena-mengena dengan iman ini. Iman ini ada dalam hati saja, lepas tu masuk syurga gitulah saja. Semua sama tidak gitu. Ada lebih ada kurang. Lebih kurang tu kerana apa? Kerana amalan. Nak jadi amalan banyak tu sebab apa? Sebab lebih kenal Allah. Kalau kurang kenal, amalan tak banyak.
Amalan pun, kebaikan pun tak banyak, kejahatan pun banyak. Dan Allah SWT kira belakang hak zahir dan hak batin. Siapalah maksud Imam Bukhari dia nak cerita tu? Itu dia nak cerita. Ya. Katalah kalau tak ada niat tak dikira. Katalah anak lalu dari jalan tu, tengok rambut tengah masa endoh, dia ambil matanya. Anak apa ambil yang tak ada niat nak ambil. Dia ambil koyok makan. Dah saya kata. Itu dari segi perbuatan, itu sudah jadi perbuatan dah tu. Sudah jadi perbuatan dah tu. Apabila sudah perbuatan tu, berdasarkan innamal a'mal binniyat, ke mana? Tu mana ya, kalau dia ambil tu dalam keadaan tidak sedar. Maknanya niat tu maksudnya tak sedar. Misalnya dia apa dia kita kata tak sedar ni, mengigar. Kita kata dia mengigar, dia ambil. Memang tak kira. Walaupun zahir tu ada perbuatan. Kalau cara sedar tidak berdosa. Tapi kalau sedar, kita tak boleh buat apa ni kata beralasan tak ada niat, tak jadi lah tu. Sebab itu berkait dengan orang dah tu. Itu soal lain. Pada tu kita ambil makan, lepas tu kita niat nak bayar ke apa itu, kena ada lah. Kena. Kalau tak ada niat nak bayar apa semua tu, berdosa. Memang berdosa. Tak pasal gini orang tanya anak Ramadan. Datang musim-musim puasa, nasi kabus tak ada, lalu satu kampung, satu kawasan tanah orang. Dia jumpa lah puasa kayu tengah pucuk malam tu, dia pun ambil lah. Kata boleh kau makan Ustaz? Dalam bak syubhat lah. Kata boleh, lepas tu kena royak ke dia. Kau dia minta ego bayar kata. Ya. Jadi ini pun berkait dengan bulan puasa ni, hak dekat kita nak adab ni. Dah. Misalnya makan nasi kan. Tapi adakah kita niat nak buka puasa ke, tak say puasa ke, niat gitu. Misalnya kepada orang itu lupa, tak kira lagu tu lah dia katakan tak kira tu, walaupun buat tu. Sebab memang tak kira kan, tidak dikira batal. Bila dia teringat tu, dia kena berhenti. Kalau makan lagi memanglah batal. Itu yang dikatakan perbuatan yang tidak disengajakan oleh hati, tidak diusahakan oleh hati. Lagu tu lah. Yang diusahakan oleh hati ni yang mana dengan kesedaran. Dia buat tu dengan kesedaran. Hak itulah yang Allah SWT ambil kira. Dengan kesedaran. Tidak sedar ni mengigar kau kita kata, ataupun terlupa kau di bulan puasa makan atau minum, itu tidak dikira salah. Inilah yang dikatakan walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Yang dikira ialah yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Mana hati dulu tu, lepas tu baru anggota. Hati dulu buat. Hati buat tu dia nak lah, dia menyuruh gitu gini. Itu perbuatan hati. Perbuatan hati ni juga menambahkan iman, melebihkan iman, meningkatkan iman. Dan hati juga menyebabkan jadi kurang iman. Tidak nanti buat dengan tangan, tak nanti gitu. Dengan sebab itu tak boleh. Mana dalam hati ni kita dengan sengaja, dengan ingat, memang bercita-cita sungguh, orang panggil berniat, bertekad untuk buat benda salah. Tak boleh. Sebab itu sudah kira dah tu. Sudah kira dah. Ya. Kalau benda buka tak kira lah, pasal dia tak sedar dah. Tak sedar. Sebab itu dia kata yang diusahakan oleh hati tu mana dengan sedar. Kalau tak sedar tak kira, walaupun apa-apa pun ikutlah dalam bentuk mana pun tak sedar tu. Tetap, kecuali kalau tak sedar tu kerana kita pisah. Misalnya kita minum arak, tahu dah arak tak akan mabuk, menghilangkan akal kita, menghilangkan kesedaran kita, kita minum. Itu kira juga. Sebab kita nak minum arak tu dengan sedar kan, dengan sedar, dengan tahu akan jadi gini-gini akibatnya. Kira juga kalau tu. Hak tak kira ni mana dengan kita memang tidak usaha kita. Sebab itu dia sebut dalam Quran tu bima kasabat qulubukum. Kalau tidak usaha kita, tidak ikhtiar kita, tak kira. Yang dikira ialah yang diikhtiar, yang diusahakan oleh hati kita. Itu yang dikira. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Kita pergi kepada hadis. Mula-mula ni kita tengok perawi mula-mula ni. Itu faedahnya. Kalau kita tengok kitab Bukhari yang lengkap seperti yang kita baca ni, dia ada sanad dia tu. Kalau orang panggil tajrid Bukhari, dia tak ada. Tajrid Bukhari tu tak ada sanad dia. Tak ada sanad dia tu kurang, sebab kita tak boleh tahu. Ia kata Bukhari tu lebih-lebih sebab sanad dia tu lah.
lebih daripada hak lain. Hadis tu kadang-kadang serupa hadis tu. Jadi lebih kerana sanad dia. Kita nak berkenalan walaupun tidak dengan semua lah. Tidak dengan semua, setengah-setengah. Di sini hak mula-mula tu, perawi hak mula-mula tu guru kepada Imam Bukhari. Siapa dia? Haddatsana Muhammad bin Salam. Haddatsana tu Imam Bukhari kata, Muhammad bin Salam cerita kepada kami. Siapa Muhammad bin Salam itu? Muhammad bin Salam kunyanya Abu Abdullah As-Sulami Al-Bikandi. Selain daripada Imam Bukhari, terima hadis daripada dia Sufyan bin Uyainah dan lain-lain tokoh ulama hadis terima hadis daripada dia. Dalam menuntut ilmu, dia telah menghabiskan duit dia 40,000 dinar. 40,000 dinar. Masa tu banyak lah 40,000. Sekarang ni pun banyak. Pada masa tu lagi banyak lah. Dinar ni nilai. Dinar ni duit emas. Duit emas. Lepas tu dalam menyebarkan ilmu pula, dia belajar, dia telah habiskan sebanyak tu juga 40,000 dinar pula. Dia pun habis pitih dia pula, duit dia. Bukan dia dapat duit, dia habiskan duit dia. Tu cerita orang zaman dulu. Dan mengikut ulama-ulama disebut ini, dalam majlis dia jin pun ada juga pergi. Majlis ilmu dia, majlis kita pun kita tak tahu juga, takut ada jin dia boleh pergi belaka. Kita tak boleh kata jin mesti tak ada dalam majlis ni, mana kita tahu tak. Tetapi di sini ia disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah ni, Siyarul A'lamin Nubala ada sebut gitu. Dia sendiri menyebutkan, di dalam kitab-kitab rijal lah ni, kitab-kitab tentang perawi hadis disebut, dia sendiri dia ingat 5,000 hadis palsu. Hadis hak palsu 5,000. Bukan 5,000 hadis. Hadis hak palsu. Bukan hadis hak sahih. Hadis hak palsu. Mana dia cukup kenal lah hadis palsu ni macam mana. Dia cukup kenal. Jadi orang macam ni yang boleh kita harapnya, kalau dia tu semata-mata hadis sahih saja, dia tidak kenal hak hadis palsu, susah juga lah tu. Dia nak jadi pakar ni, dia kena kenal juga hadis hak palsu tu. Jangan kenal hak sihat saja. Doktor tahu sihat saja, hak sakit tak tahu macam mana. Mesti dia kena tahu hak sakit itu. Kita nak, baru kita menghargai nilai kebaikan itu apabila kita tahu kejahatan tu apa, kesan buruk dia setara mana. Barulah kita tahu kebaikan tu nilai dia setara mana. Supaya juga kalau kita kata cerah, nilai cerah ni kita tak akan tahu apabila kalau kita tak pernah kenal gelap. Begitulah seterusnya. Jadi dia tahu hadis ini. Di antaranya risalah tadi kan, risalah yang disebarkan itu penting benar-benar seumpama ini bagi kita orang yang mengaji hadis ini penting. Risalah tu minta edarkan. Sebab apa? Beberapa tahun dahulu sangat meluas tersebar, bahkan sampai dalam TV, dalam radio, mana-mana lah. Ini dekat nak puasa ni kan, sebab tu kita edarkan ni pasal dekat dengan puasa, dua risalah berkaitan dengan puasa disebarkan. Bahkan pada ketika nak semayang tu, tiap-tiap malam sebelum pada tu cerita ni, Tuk Bilal cerita, dia kata malam ni nak semayang tarawih ni fadilat dia sekian banyak. Memang ada. Tapi sekarang ni alhamdulillah kesan daripada kita sebar beberapa tahun yang lepas, hak tu tak ada dah. Boleh katakan dalam TV tak ada. Kesannya adalah alhamdulillah. Mana amal tu ada kesan dia jugalah. Ada kesan. Bukan amal tu tak ada kesan. Dari segi pahala pun dapat juga, dari segi kesan, dari segi dunia ni pun ada. Bila kita buat sesuatu ada. Jadi hak tu tak ada. Sampai dia kata kalau malam ni adalah salah satu malamnya, dia sebut kalau sembahyang tarawih maka pahalanya seperti berjihad dengan nabi-nabi dulu, seperti orang mati syahid. Maknanya siapa macam tu? Sebenarnya itu tidak hadis sahih. Dhaif pun tidak. Dhaif boleh kira lagi kita kata kalau nak pakai pun. Untuk peribadi kita kata. Ini tidak. Memang hadis tu hadis palsu. Kita kena tahu. Orang yang mengaji hadis. Sekurang-kurang biarlah orang lain tak tahu, kita hak mengaji hadis ni kena tahu.
Kita kena tahu hak palsu dan kita kena tahu hak sahih. Bila kita duk tengok semua tu, lama-lama dia akan marilah satu kemampuan ataupun daya dalam diri kita untuk menilai hadis itu. Semula kalau orang cerita benda lain, kita berasa, serah tak sedap ni. Kita akan berasa. Serupa dengan orang biasa ngaji Quran kan, kalau dia dengar orang ngaji Quran tak betul, dia akan berasa, tak kena tu. Dia akan berasa. Kalau dia tak boleh tegur selalu pun, dia berasa. Begitulah juga dengan hadis ini. Sebab hadis yang sahih, dia ada semacam cahaya, semacam rasa dia sendiri, yang tersendiri, yang mana kalau kita biasa dengan dia, kita akan dapat rasa tu. Dan hak tak sesuai dengan hak tu, kita akan berasa ganjil, kita akan berasa pelik. Itu faedah kita mengaji hadis-hadis yang sahih. Tapi kita kena tahu juga hadis yang maudhu', seperti Muhammad bin Salam, dia ingat hadis palsu saja 5,000. Baru senang. Baru senang lagu tu. Tapi di mana benda-benda tu berada? Hadis-hadis palsu di mana? Dia ada di celah-celah. Kita ni kena payah dah. Alhamdulillah, ke mana-mana pun kitab-kitab cerita tentang hadis palsu ni banyak. Tapi setengah-setengah tu tak ada. Sebab apa? Benda tu baru. Sebab itulah perlu ada ulama ni, ada semua. Misalnya macam tarawih tadi, tak ada tu dalam kitab-kitab hadis mana-mana. Dalam kitab-kitab hadis palsu mana-mana pun tak ada. Dia nak tahu benda ni, orang yang mengaji hadis baru dia tahu. Sebab itu perlu ada pengajian hadis ni berterusan. Tidak kata dah Bukhari ada dah, tak perlu lah. Buat apa? Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Benda ni, penyakit ni dia timbul, kita tak tahu bila nak timbul. Orang dulu tak ada sebut ni. Dia tu tak ada sebut tu. Cerita sembahyang tarawih ni tak ada. Sebab apa? Pada masa dulu tak timbul lagi. Dia timbul kemudian. Nak tahu tu dia orang bahagian hadis, dia tahu. Ni tak boleh. Rasa dalam Duratun Nasihin kita dapat ni. Memang ada. Duratun Nasihin ada. Tapi dia tak ayat dalam kitab mana dia ambil. Ayat tak ambil. Tak ada. Itu kena beringatlah. Di antara kitab yang kita kena beringat, banyak hadis maudhu' dalam Duratun Nasihin. Cerita tadi ada dalam kitab tu. Lepas tu banyak lagi lah yang lain-lain, yang pelik-peliknya dalam kitab tu. Dan bukan kitab tu saja, bahkan kitab-kitab tafsir hak besar-besar pun ada. Sebab tu penting kita kena tahu kitab-kitab tafsir yang besar-besar banyak. Apabila mari hadis tu, dia satu bidang suku pula, dia kena nilai suku pula. Walaupun dalam kitab tafsir, walaupun ulama terkenal ada, suku tu suku, itu bab lain. Kadang-kadang dia hanya buat mari saja, yang berkaitan dengan benda tu. Kepada orang zaman dulu yang mengaji, dia baca kitab, dia mengaji hadis, dia apa, tak jadi masalah. Supaya kepada orang yang hafal Quran lah, kita tulis, kita tak semua berbaris Quran, tak jadi masalah kepada dia. Orang zaman, tapi orang zaman sekarang ni berbeza. Dia usahakan Quran, usahakan hadis. Quran pun kalau tak ada baris tak boleh baca. Orang zaman dulu tak kira. Sebab apa? Memang sistem pengajian dia gitu. Dengan sebab itu ulama-ulama sebut hadis pun dia kira tak jadi masalah. Sebab orang faham kaedah, orang tahu kaedah dia. Sebab satu kerja pula tu, kalau setiap hadis tu nak sebutkan mana kitab mana, sanad dia macam mana, taraf dia macam mana, satu kerja suku pula tu. Sedangkan maksud dia nak mengumpulkan saja untuk menilai, menapis tu serah pada orang kemudian. Itu maksud dia. Dia banyak maksud, pengarang-pengarang dia tidak serupa. Imam Bukhari maksud dia nak tapis hak mana hak sahih. Setengah-setengah ulama macam Sayuti dalam Al-Jami'ul Kabir, dia tidak maksud gitu. Dia maksud nak kumpul dulu sebanyak mana hak dia dapat. Dia pergi mengaji, rata riti pergi mengaji, setakat mana hak dia dapat, dia kumpul dulu. Masalah nak tapis serah kepada orang kemudian. Jadi tapi kalau kita ambil situ dengan keadaan kita tak erti, masalah, menimbulkan masalah lah. Ini nak cerita di sini, dia ni 5,000 hadis. Lepas pada tu, dalam menuntut ilmu ni banyak sekali lah tempat yang dia pergi, merantau ke sana kemari, dan dia pun ada meninggalkan beberapa karangan dia. Pernah satu ketika, ini kisah dia duduk dengar hadis daripada tok guru dia. Tu zaman dulu kan tulis dengan pensel begitu ya, pensel. Kalau pakai pen pun kena dawat tu, kena celup dawat. Tiba-tiba pensel dia tu patah. Pensel dia tu patah, tengah duduk menyalin guru dia tu sampaikan hadis, pensel dia tu patah.
Bila dia patah, dia istihala tu. Siapa nak jual? Satu pensil, 1 dinar. Dia takut terlepas untuk guru dia. Gaduh dia. Mahal lah 1 dinar tu, 1 pensil tu. 1 dinar tu mahal sangat lah. Kita kata pensil tu, kita kata berapa sen sekarang ni? Katakanlah 20 sen. Katakanlah 20 sen. Siapa dia nak jual 1 pensil dengan harga 100? Ada kau orang jual lagu tu, nak beli lagu tu. Maka orang larilah pensil cepat-cepat ke dia beramal, dia ambil. Sebab apa? Dia takut tinggal. Takut tinggal waktu guru duduk sebut tu. Tidak tertulis. Sampai macam tu. Ni Muhammad bin Salam ni. Pada tahun 225 dia ni wafat. Lepas tu Salam tu, Salam kau Salam, dia sebut, kalau dalam kitab-kitab ada dia sebutlah, kebanyakan ulama mengatakan Salam, bukan Salam. Ada setengah-setengah tu nama Salam. Setengah-setengah ulama kata nama ayah dia ni nama Salam. Hak kita nak cerita ni sebut juga ni bapa. Nak ceritanya ulama dulu, kalau seseorang perawi itu, dia pastikan betul sebutan dia tu pun macam mana, supaya tidak keliru. Ni bukan seorang ni, setiap orang hak dalam kitab-kitab ni kan, hak sebut perawi-perawi ni ada dan dibahas sampai begitu sekali cermaknya. Padahal dia tu tidak dimaksudkan. Ya, jadi orang bahas tentang dia tu, kaji tentang dia tu sebab dia ni perawi hadis. Maka ada timbul satu ilmu pula, ilmu tentang perawi-perawi hadis ni. Sebab apa? Maksud sebenar kerana nak jaga hadis itu. Terpaksalah kena tahu perawi-perawi ni. Dan tahu perawi itu siapa begitu. Nama tu kalau ada sakdu ke tak ada sakdu ke, ulama pastikan. Sebab ada juga setengah-setengah perawi itu Salam, bukan Salam. Dia tidak. Ayah dia ni bukan Salam tapi Salam. Walau bagaimanapun ada juga setengah-setengah ulama kata Salam. Yang lebih sahihnya iaitu Salam, bukan Salam. Lepas pada tu Abdah. Abdah, perawi ni kita tidak semualah perawi kita nak cerita sebab akan mengambil masa banyak. Lepas pada tu pergilah kepada hadis ni. Rasulullah SAW kalau dia menyuruh sesuatu, sahabat-sahabat dia akan menyuruh orang melakukan amalan yang mampu dilakukan. Hak tidak mampu dilakukan dia tak suruh. Hak tidak mampu dilakukan, hak mampu dilakukan, hak tidak mampu dilakukan ni lagu mana? Tentu sekali semua ulama mengatakan kalau hak fardu yang menjadi kewajipan dalam agama ni berupa sembahyang, kau puasa, kau apa-apalah, tentu hak tu mampu dilakukan oleh manusia. Baru Allah SWT wajib. Tak ada satu perkara, satu ajaran, satu amalan yang tidak mampu dilakukan tetapi disuruh juga. Tak ada. Dalam agama Islam tak ada. Tiba-tiba, itu salah satu pengenalan. Itulah kaedah, orang panggil kaedah. Tiba-tiba dikatakan ada dalam satu hadis suruh buat sesuatu yang memang tidak mampu dibuat oleh sesiapa pun. Tanda lah tu hadis tu. Tidak hadis sahih lah. Hadis maudhu' lah. Tanda lah tu. Satu benda yang wajib dilakukan tapi benda tu tidak mampu dilakukan. Katakanlah ada dikatakan hadis begitu. Bila kita tahu kaedah ni, mudah. Kita boleh tahu selalu. Ini bukan termasuk dalam hadis. Itu kaedah. Walaupun kita tak pergi jauh lagi, kita sudah tahu dah. Kalau benda lagu ni tak boleh. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat Quran. Dalam hadis, ni di antaranya. Bila suruh, dia akan suruh yang mampu dilakukan. Yang tidak mampu tak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hak sunat pun begitu juga. Yang mampu dilakukan. Kalau siapa tidak mampu dilakukan, misalnya katakanlah disuruh mengaji Quran berapa kita kata? 100 kali, tapi dalam masa 1 hari. Boleh ke tidak? 100 kali habis. Suruh habis dalam 1 hari. Mampu ke nak buat? Nak baca dengan lidah mana? Itu benda-benda gitu. Jadi kita boleh nilai selalu. Dan baca Quran tu sunat, bukan wajib. Lagu tu tiba-tiba dikatakan wajib ataupun sunat. Sunat sebagai sunat pun tak boleh.
Sebab benda tu tidak mampu dilakukan. Kalau kata kita buat juga, dia akan cacat, dia akan cedera. Bercanggah dengan hak Nabi SAW suruh baca tu. Dalam Quran suruh baca, warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan baik, dengan beranjur-anjur, jaga tajwid dia, jaga apa. Tak mungkin. Kecuali dalam keadaan yang lain lah. Dalam keadaan yang lain mungkin dalam keadaan yang lain. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau orang kata berkenaan dengan wajib ni, saya tak mampu semaya 5 kali sehari, itu masalah nafsu dia. Tak mungkin. Mana dari segi asas dalam agama ni, orang tu memang tidak mampu, tak ada. Kalau dia kata tidak mampu, itu masalah dia, malah dia. Ataupun tidak ada kemanisan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama, itu mungkin ada lah. Tapi kalau nak kata benda tu diperintahkan dan benda tu sebenarnya tidak mampu, tak. Semua manusia mampu. Sebab dia suruh semaya, kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Memang ada lah cara dia. Kalau tidak mampu duduk, sambil baring, boleh. Boleh. Mampu juga tu orang panggil. Tidak kata tidak mampu berdiri, maka tak ada lah, tak boleh semaya. Macam mana Allah SWT suruh semaya? Lepas tu kita tak boleh semaya, kita tak boleh berdiri. Tak timbul masalah tu. Sebab dia ada penyelesaian. Ada penyelesaian dia. Dalam perjalanan, kita kata gaduh ni, tak ada dia nak buat, dia bagi selain dah kemudahan. Boleh jamak, boleh qasar. Sebab kita gaduh dalam keadaan kita nak cepat. Memang agama tu dengan sendirinya ajar perkara-perkara yang membolehkan kita melakukannya. Tak mungkin dilakukan, tak ada. Hak sunat pun Nabi SAW kenalnya lagu mana, hak dia kenal, hak dia sukanya, iaitu yang kita boleh mengekalkannya. Kalau kita boleh buat sekali saja, boleh buat lagu tu, lepas tu kita tak boleh buat dah sepanjang hayat kita. Tu dia tak suka. Dia tak suka juga lagu tu. Hak paling baiknya hak sunat, iaitu yang berkekalan. Sebab itulah dalam hadis Muslim ada disebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling, amalan yang paling Allah suka ialah yang paling berkekalan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Hak ni, hak sunat lah ni, yang berkekalan walaupun sedikit. Jadi kita tak perlu kita kata nak menyusah-nyusahkan diri kita, nak buat sesuatu yang kita tak boleh kekalkan. Tak payah. Kita boleh pilih. Amalan ini banyak. Hak mana yang lebih sesuai dengan kita? Hak mana yang lebih sesuai dengan kita? Amalan berupa amalan. Misalnya kita kata kita sebagai pelajar, kita suka nak sembahyang, memang bagus sembahyang sunat, bangun tengah malam apa semua, nak tahajud. Lepas tu kalau baca ayat yang panjang lagi baik. Memanglah, itu tidak dinafikan. Tetapi adakah sesuai dengan kita dalam keadaan itu? Adakah sesuai dengan kita? Mungkin kalau kita sembahyang sepanjang malam, kita kata, dan cara yang seperti itu pun tidak diajar oleh Nabi SAW. Katakanlah kerana kita terlalu minat sangat, kita nak buat, mungkin sampai tengah hari tu mengantuk, tak boleh juga. Tidak disuruh juga lagu tu. Ataupun kalau tidak begitu pun kita tak boleh nak mengulang kaji pelajaran kita. Tidak dikehendaki juga. Kita buat yang sesuai. Sebab konsep amalan, amal soleh ni tidak dalam bentuk sembahyang itu saja. Kita kena pilih mana yang sesuai dengan kita. Mana yang sesuai dengan kita. Kita dapat pahala, tapi jangan kita menafikan pula. Jangan menafikan. Jangan kata sembahyang tahajud tak ada kelebihan. Tak boleh lagu tu. Cuma kita tak buat. Sebab itulah sahabat-sahabat ni kan dia ada beza. Ada sahabat maknanya dia sembahyang witir sebelum tidur. Ada sahabat dia sembahyang witir selepas tidur, bangun lewat akhir malam. Dan Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, dia suruh buat sebelum tidur. Sebab apa? Dia tahu dah Abu Hurairah ni ahli ilmu. Bila ahli ilmu biasanya kita nampaklah perbezaan. Dia akan sibuk banyak dengan ilmu dia. Dengan sebab itu dia bagi kemudahan. Bagi kemudahan. Mana Nabi SAW bagi paduan ini tidak serupa kepada sahabat-sahabat dia. Kenapa tidak serupa? Sebab keadaan orang itu tidak serupa. Situlah kita tengok. Kita kena sesuaikan diri kita. Semua tu dikehendaki belaka. Menuntut ilmu pun dikehendaki, ibadat pun dikehendaki. Jadi kita kena pilihlah ibadat dalam bentuk ilmu. Hak tu hak lebih sesuai.
dengan kita. Dalam konteks kita hari ni boleh kita buat sebelum tidur pun. Betul ni. Boleh. Boleh. Lepas pada tu sahabat-sahabat ni dia kata kami tidak seperti kamu. Ceritanya panjang. Ni ringkas. Dalam Bukhari ni juga di tempat yang lain dia sebut. Ada beberapa orang sahabat duduk bincang-bincang. Kita ni kena tahu juga kita ni buat amalan setara mana. Nabi SAW setara mana. Ginilah kita nak tahu hak dia amalan hak di luar ni kita tahulah. Tapi kalau hak dalam rumah tengah malam mana kita nak tahu. Kita pergi tanya isteri-isteri dia macam mana. Maka beberapa orang sahabat ni pun pergi tanyalah isteri-isteri Nabi SAW. Bila isteri Nabi SAW cerita, Nabi ni semayang gini-gini. Misalnya dalam Muwatta, dalam Bukhari pun ada sebut, ada seorang tabi'in tu dia tanya Aisyah, macam mana Rasulullah SAW semayang pada bulan Ramadan. Macam mana? Jadi dia pun, Aisyah pun kata Rasulullah SAW tidak melebihkan semayang daripada 13 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada bukan bulan Ramadan. Dia kata lagu tu. Rasulullah SAW tidak melebihkan semaya dia pada waktu malam daripada 13 rakaat, sama ada pada waktu malam ataupun 11 rakaat. Dalam setengah riwayat itu 11 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan. Dia kata gitu. Jadi bila sebut gini, misalnya kalau kemukakan hadis itu, tentu sahabat-sahabat merasa sikit lah. Ka'annahum taqalluha. Dalam riwayat itu dia sebut semacam mereka menganggap ataupun berasa sedikit lah hak Nabi SAW buat itu. Berasa sedikit. Maka ada yang kata kita ni tak boleh nak banding dengan Nabi. Di mana kita, di mana dia. Dia tu Allah SWT telah mengampunkan segala kesalahan dia, sama ada hak dahulu dan hak kemudian. Kita ni tidak lagu tu. Kalau lagu tu aku nak semayang sepanjang malam. Seorang tu kata. Hak seorang tu pula kata aku nak puasa sepanjang tahun. Hak seorang tu pula kata ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Aku tak sih duduk dengan perempuan. Kata dia, aku tak sih menikah sepanjang hayat. Kata dia begitu. Bila begitu orang ceritalah kepada Rasulullah, ada sahabat-sahabat ni duduk kecek gitu. Bila begitu dalam riwayat Nabi SAW panggil dia. Panggil. Apa cerita ni? Kamu kata lagu ni? Dia kata betul, kami kata lagu tu. Nabi SAW pun kata, ni hak dia kata ni. Hak dia kata ni. Hak dia kata ni. Di sini, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Sini dalam riwayat ni. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari juga ada sebut, dan dalam kitab-kitab lain dia ada sebut, kamu kata lagu ni betul ke? Dia kata betul, kami kata lagu tu. Nabi SAW pun kata, ni hak dia kata ni. Hak dia kata ni. Hak dia kata ni. Di sini, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Sini dalam riwayat ni. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari juga ada sebut, dan dalam kitab-kitab lain dia ada sebut, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu hak kata begini-begini? Kalla wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu hadisnya. Ni kata, jangan sekali-kali, jangan, demi Allah janganlah buat lagu tu, kata dia. Sesungguhnya aku paling takut kepada Allah di antara kamu ni, dan aku paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Tetapi aku juga berpuasa, aku berbuka, aku bersemayang, aku juga tidur, kata dia. Aku juga berkahwin dengan perempuan, aku juga berkahwin, kata dia. Faman raghiba an sunnati. Oleh itu sesiapa yang tidak suka kepada sunnah aku, hak cara aku tunjuk itulah, falaysa minni, bukan dia dari kalanganku. Itu yang disebutnya. Nabi SAW bahkan dalam riwayat kita baca ni marah. Dia marah sehingga nampak kemarahan, tanda kemarahan pada wajahnya. Nampak marah. Sebab apa marah? Di sini ada beberapa perkara. Nabi SAW marah. Lepas tu sahabat-sahabat kata, kamu tidak serupa, kami tidak serupa dengan kamu. Kamu telah diampunkan dosa oleh Allah SWT, hak dulu dan hak kemudian.
Ada banyak perkara tu. Kami tidak seperti engkau. So, yang keduanya, Allah mengampunkan dosa engkau yang dulu dan kemudian. Nabi ni berdosa ke pula? Tidak maksum ke ni Nabi? Perkara yang kedua, Nabi SAW marah. Apa sebab dia marah? Itu perkara yang ketiga. Lepas pada tu dia kata, aku yang paling bertakwa di antara kamu, dan aku yang paling tahu tentang Allah di antara kamu. Hak tu Imam Bukhari naknya. Tapi ada beberapa perkara di situ. Ada beberapa perkara. Yang pertama, sahabat kata, kami tidak seperti kamu. Nabi SAW hak marah tu, di antara sebab marah tu sebab kata tak seperti kamu. Tak seperti kamu tu dia boleh keliru tu banyak tu kalau kata tak seperti kamu. Maknanya seseolahnya Nabi ni bukan manusia kah? Kami tidak seperti kamu. Kamu Nabi-Nabi, ataupun kamu tu, engkau tu maksudnya Rasulullah saja. Kamu tidak seperti kami, tidak manusia. Tidak manusia. Jadi situ salah dah situ. Kalau kata tidak manusia. Sedangkan dalam Quran Allah SWT ajarkan suruh Nabi raya, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kamu. Ya, sebab kita tekankan hak ni dan dalam hadis ni pun dia ada sebut dah. Bila kata gini Nabi marah, banyak dah contoh. Dalam Quran pun ada sebab. Kalau Imam Bukhari dulu Murji'ah, dia duduk tentang, dia duduk marah, dia duduk tajuk-tajuk ni nak tuju situ saja. Sekarang ni banyak pula. Hak zaman Imam Bukhari tak ada. Ada pula ajaran-ajaran sesat yang lain, banyak pula. Kalau di Pakistan dan di India, dia ada satu kumpulan, orang panggil kumpulan Berelwi. Ni hak baru. Baru pula lama dah juga. Kumpulan Berelwi ni dia menganggap Nabi ni tidak serupa manusia. Itu kepercayaan dia. Nabi tahu segala perkara. Nabi dapat melihat daripada kubur dia, melihat segala perkara dalam dunia ni. Akidah dia lah tu. Akidah dia. Dan Nabi tahu segala perkara. Jadi bercanggah dengan hadis-hadis kan banyak kita jumpa Nabi SAW tak tahu benda ni. Dia tanya sahabat dia, banyak perkara. Dia kata tu cerita dulu belakang. Lepas pada tu Allah SWT bagi tahu kepada Nabi, dia tahu belakang. Dan cerita benda ni pahaman Berelwi ni ada juga di kalangan kita ni sikit sebanyak. Cuma kita tak tahu dia ni nama gapo, mari mana kita tak tahu punca. Misalnya kita dekat duk belajar sirah. Kalau zaman dululah, sekarang ni alhamdulillah sirah tu banyak berubah dah juga. Sirah Ustaz Mak Mustafa mengajar pun lagu lain. Dia tak ada sebut benda tu. Jadi kalau masa-masa dulu dia ada sebut ni Nabi kan, dia bila berjalan dia tak ada bayar. Tak ada bayar. Tu banyaklah tu. Banyaklah tu. Ni Berelwi pegang kuat benar lah tu. Sebab apa? Dia bukan manusia. Kalau manusia dia ada bayar. Kalau manusia ada bayar. Itu satu. Lagi kepercayaan dia nya, bila Nabi SAW jalan ke mana-mana mesti awal pergi turut dia. Nak ada bayar lah ke mana? Dah awal ada. Itu kepercayaan dia. Tak kena tu. Tak kena. Kita baca dalam hadis-hadis Bukhari, akan jumpa lah. Nabi SAW suruh sahabat dia pasal khemah ke apa. Sahabat-sahabat pasal kain di atas pokok tu nak suruh teduh Nabi. Kalau awal ada dah, suruh pasal awak kepada dia. Jelas tu, kita mengaji hadis ni jelas. Jelas. Lepas tu ada bayar ke apa? Ada. Tak, bukan kata tak ada bayar, tak ada. Lagu tu. Ni cerita hak Berelwi. Kadang-kadang sampai juga dalam masyarakat kita tak tahu apa nama dia. Tapi benda tu tersebar. Ini salah satu fahaman Berelwi, cara dia lah tu. Jadi kalau kita tanya apa tak ada. Dan muka dia tidak serupa orang. Dia tidak orang. Sedangkan dalam hadis ni Nabi marah bila orang kata kami tidak serupa kamu. Tidak serupa tu lagu mana? Tak makan kau? Makan. Lepas tu tak kahwin kau? Kahwin. Lepas tu tak serupa kan? Tak serupa dari segi mana? Di sini tentulah sahabat ni kata tidak serupa ni bukan sebab Berelwi anggap tu. Tidak. Tu cerita baru. Tidak serupa tu dari segi, sebab tu dia cerita. Selepas tu, kamu telah diampunkan oleh Allah SWT. Tak ada berdosa. Bila kami ni ada berdosa, sepatutnya kami kena buat lebih lagi lah. Kot tu dia perginya. Sebab dia kata tak serupa tu dari segi Nabi ni tidak berdosa, kita ni berdosa. Nabi maksum, kita tidak maksum. Dari segi tu kau tidak serupa. Lagu tu memanglah. Memang tak serupa sungguh Nabi. Dari segi tu dia maksum, kita tidak maksum. Dari segi tu memang tidak serupa.
Hak tu memang akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang Nabi dia maksum. Bukan Nabi kita saja, tetapi Nabi-Nabi yang lain pun juga maksum. Situ timbul perbahasan tentang maksumnya Nabi. Jadi maksumnya Nabi ni terpelihara. Maksum tu maknanya terpelihara Nabi ni daripada melakukan dosa, sama ada besar ataupun kecil. Terpelihara. Allah SWT jamin. Sebab kalau tak ada jaminan ini kan, macam mana kita nak yakin dengan agama ni? Boleh jadi hak siapa ni hadis ni ke misalnya, ataupun hadis lain kau tak betul. Itu tujuan ada sifat ismah ni, sifat maksum ni, sifat ismah ni. Orang yang ada sifat ismah tu orang panggil maksum. Iaitu untuk kita ni puas hati, yakin bahawa agama yang sampai kepada kita ni benar-benar terpelihara. Quran yang sampai kepada kita ni benar-benar terpelihara. Kalau tidak, mungkin orang akan ragu. Itu sebab termasuk dalam asas usul agama, usuluddin, iaitulah kita mempercayai nabi-nabi ni maksum. Dan tidak ada hak lain yang maksum. Tidak ada hak lain yang maksum. Di sini timbullah hak buat-buat Syiah ni. Ya, dia jadi sesat tu, salah satu sesatnya sebab dia anggap imam-imam tu maksum. Itulah sebab sesat dia je. Itu yang kita kena tahu. Apa yang kita orang ulama-ulama yang kata sesat tu apa sebab? Salah satu sebabnya mereka menganggap imam-imam itu maksum. Lepas tu imam-imam tu satu Syiah dengan Syiah yang lain berbeza-beza pula. Sebab Syiah ni banyak. Di antara yang masyhur sekarang ni Syiah imam 12. Jadi dia kata imam hak 12 tu, hak tu hak maksum. Maksum tu maksum lagu mana? Kalau kita tanya dia kata semua Nabi maksum. Kalau lagu tu maknanya kita rampas keistimewaan Nabi bagi kepada orang lain. Bagi kepada orang lain. Itu salah dari segi akidah. Dari segi i'tiqad salah. Tak boleh. Sahabat-sahabat kata kami tidak seperti kamu. Kamu sudah terpelihara gini-gini. Sahabat tu kalau bagi kita ahli sunnah wal jamaah tak ada orang yang lebih tinggi daripada sahabat. Dia kata kami tidak serupa. Sahabat pun tidak maksum kita. Apatah lagi orang lain. Kemudian lagi ni nak masuk jauh. Hak maksum ni Nabi sahaja. Tiba-tiba ada orang kata orang ni maksum, orang ni gini-gini. Sebab apa dia kata imam tu maksum? Supaya kita juga kata sebab apa Nabi tu maksum? Supaya kita yakin, supaya terpelihara agama. Kita yakin agama ni terpelihara. Oleh kerana mereka percaya agama ini ditentukan juga oleh imam-imam itu, maka imam itu kena maksum. Kalau tidak, kita nak yakin lagu mana hak imam tu kata tu betul ke tak betul. Situ juga serupa, alasannya sama. Dengan sebab itu tak boleh. Sebab apa? Orang yang kata ada orang lain maksum ni berarti dia bercanggah dengan satu akidah kita. Akidah apa? Khatmin nubuwah. Akidah khatmin nubuwah ni kita kena percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, dengan sifat-sifat kenabiannya, dengan keistimewaan sebagai nabi. Tak ada dah nabi yang lain. Kalau orang percaya ada lagi nabi yang lain selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi saja, rasul lebih lagi lah. Nabi saja pun tak boleh dah, dia sesat. Kalau orang tu kata nabi tak ada, tapi ada imam ataupun wali ataupun apa-apalah kita kata, tetapi tarafnya dia mempunyai sifat salah satu saja, sifat nabi yang khusus dengan nabi-nabi, di antaranya maksum. Dia kata ada pada mereka itu, sesat juga. Berarti dia bercanggah juga dengan khatmin nubuwah. Akidah khatmin nubuwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir itu ceroboh juga. Tak boleh. Sebab itu tak boleh terima. Itulah dari segi kesilapan dia duduk situ lah. Duduk pada dia anggap imam-imam itu maksum. Jadi kalau kita kata imam ni maksum, susah. Ini Syiah orang panggil Ithna Asyariyah. Kalau Syiah Ismailiyah, dia tidak kata lagu tu pula. Dia kata 12 tadi tak maksum semua. Sekat 7 je kata dia. Tak maksum. Imam 7 orang panggil. Imam 7, dia percaya kepada imam dia sekat 7. Setakat mana? Ja'far As-Sadiq sekat 6. Yang ke-7 tu
Dia terima juga Ismail namanya. Timbullah Syiah Ismailiyah. Ismail, anak kepada Ja'far Shadiq yang bernama Ismail. Hak tu hak maksum. Hak Syiah Imam 12 percaya ni, imam yang ketujuh selepas pada Ja'far Shadiq, anak dia hak nama Musa Kazim. Hak tu hak maksum. Dan mana tak terima. Hak ni hak Imam 12 ni pula tak terima pula Ismail sebagai maksum. Bahkan dia kata sesiapa yang terima Ismail itu sebagai imam dia sesak pula, dia kata. Kafir pula dia kata. Sama sendiri pula. Sama sendiri je. Susah, tak suk. Dengan sebab tu kesesatan dia ni, dia bukan berhenti sekat tu, dia panjang pergi lagi. Orang-orang kemudian dia kata imam yang ke-12 lama dah, 1000 tahun lebih dulu lagi. Tak ada. Dia kata tak mati, ghaib saja. Tetapi orang kata dalam keadaan imam ni ghaib, kita nak tahu macam mana benda ni boleh ke tak boleh. Kalau imam ada senang, kita tanya dia selalu, tak payah tanya orang lain dah. Mungkin dia maksum ada sekali dengan kita. Dia kata tak boleh. Imam hak yang ke-12 tu Imam Mahdi lah. Hak tu akan keluar kemudian. Jadi orang tanya pula, orang kata kalau lagu tu orang-orang lain yang duduk bawa agama ni beza pula pendapat tu. Misalnya ulama-ulama dalam Syiah kan bukan sependapat. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Hak mana so kita nak pegang? Hak mana so kita nak pegang? Dah serupa dengan orang lain juga. Tadi dia kata alasan ada imam 12 tu supaya agama ni terpelihara. Kita yakin terpelihara. Dah imam tak ada, macam mana kita nak yakin agama ni hak ada sekarang ni terpelihara? Hak mana so? Susah. Dia tak boleh jawab. Maka dia terpaksa adakan satu teori baru. Teori baru. Dia panggil teori naib imam. Sesak pula tu. Naib pula. Jadi imam tu kata dia maksumnya supaya imam juga. Dulu tak ada cerita tu. Ni benda beratnya. Salah seorang naib imamnya siapa dia? Kita tak tahu, ramai tak tahu. Khomeini itulah salah seorang naib imam. Ya kena puluh lebih. Mana daripada Imam Mahdi nusuk. Jadi naib imam tu kononnya boleh berhubung dengan tu imam. Hak sebenar. Tetapi dia ada satu akidah lain pula, dia panggil Imam Mahdi ni dia ada masa dia raib tu, raib kecil dia panggil. Ada raib besar. Semasa dia raib kecil, raib sughra tu, ada lagi orang-orang tertentu boleh jumpa dengan dia. Orang-orang tertentu ya, bukan semua juga. Tetapi sampai satu peringkat dia berlaku ghaibah kubra, dia panggil. Raib besar. Hak tu tak ada siapa dia dah boleh jumpa. Dah kalau tak ada siapa dia boleh jumpa, macam mana nak iman ni boleh jumpa dengan iman dia? Cuba buktikan bila dia jumpa. Sebab tu tak lagi dia sesak, memang tak lagi. Asal dia hanya puncanya pasal dia bui sifat ismah tu kepada orang lain selain daripada Nabi. Tu puncanya. Supaya juga agama baru selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama baru, agama Sikh misalnya. Dia agama kemudian lagi. Bukan agama macam Kristian ni dulu lagi. Sebelum Muhammad lagi. Buddha apa sebelum lagi. Hindu apa sebelum. Ni macam Sikh. Dia kemudian. Jadi kalau macam Sikh tu, guru nanak tu, orang-orang dia menganggap macam Rasul Nabi. Kita boleh terima? Tak boleh. Orang Islam sama sekali tak mungkin terima. Tapi kalau Sri Rama, Krishna, orang Hindu pegang, boleh jadi dia Nabi. Boleh jadi. Sebab dia dulu sebelum daripada Nabi. Ada kemungkinan. Cuma orang kemudian selewengkan kata dia ni Tuhan. Sebab Nabi Isa lah. Nabi Isa tu dia tak pernah mengaku dia tu Tuhan. Tapi orang kemudian dia kata dia Tuhan. Supaya juga Rama tu orang, Krishna tu orang, tapi pokok dia buat Tuhan. Boleh jadi, boleh jadi. Tetapi kalau macam guru nanak, tidak boleh jadi. Mustahil bagi kita orang Islam. Sebab apa? Dia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi tak ada siapa boleh mengaku sebagai Nabi. Kalau mengaku, tak betul. Itu kaedah kita. Kalau tidak mengaku sebagai Nabi, atas nama wali ke, atas nama imam ke, ada sifat Nabi, pun tak boleh. Sifat Nabi lah mana? Dia dapat wahyu misalnya. Itu keistimewaan Nabi tu. Khusus untuk dia. Kita kata orang lain dapat wahyu, sesat. Ilham lain. Dia dapat ilham, saya dapat ilham. Tak apa tu. Ilham lain. Wahyu lain. Wahyu ni khusus dengan Nabi saja. Tiba-tiba ada orang kata, dia dapat wahyu. Tak boleh. Sesak dah tu. Tak boleh lagi. Banyaklah sifat-sifat. Walaupun dia tidak kata dia tu Nabi, tapi dia dapat wahyu. Tak boleh. Sebab itu khusus dengan Nabi.
Wahyu ni dia sesuatu yang lebih tinggi jauh. Sebab itu dalam Bukhari ni dia start dengan kitabul wahyi. Dia nak cerita wahyu tu, hakikat wahyu. Apa bezanya dengan benda lain? Apa bezanya dengan benda lain? Jadi kalau kita perhati di sini, itu akidah kita. Nabi-nabi ni maksum. Hak maksum Nabi ni duduk mana? Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Di antaranya hadis yang kita duduk baca ni, sahabat-sahabat tahu. Memang semua tahu. Kami tidak seperti engkau. Engkau terpelihara daripada dosa dahulu dan kemudian. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Cuma dia sebut ampunkan itu mengelirukan. Mungkin seseolahnya Nabi ni ada melakukan dosa. Macam mana? Jadi tidakkah akidah kita tu Nabi ni tidak melakukan dosa? Dia terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Walaupun sebenarnya kalau kita pergi bahas masalah ismah Nabi ni, panjang pula ceritanya. Hak tu hak ni saja pun sehari ni tak habis. Hak tu saja tu. Maksum dia tu lah ke mana? Masa kecil sebelum jadi Nabi setara mana maksum? Tu banyak perbahasannya. Kita tak usah pergi jauh kat situ. Cuma nak cerita selepas jadi Nabi, pendapat yang muktamad, yang sahih, iaitu Nabi-Nabi ni dia tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Tetapi dalam hadis ni kita nampak Allah telah mengampunkan dosa engkau yang dahulu dan kemudian. Apa makna? Allah telah mengampunkan dosa engkau yang dahulu dan kemudian. Ini macam Nabi SAW ni berdosa juga, serupa dengan orang lain. Cuma Allah SWT ampunkan. Di sini tidak menunjukkan dia tu maksum. Cuma kalau maksum pun sebab Allah SWT ampunkan lah. Orang lain boleh jadi Allah SWT tidak ampunkan. Nabi ni Allah SWT ijtihada dia tu sudah diampunkan. Jadi itu mengelirukan apa makna ni. Allah mengampunkan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dalam ayat pun dia ada sebut juga lagu tu. Serupa dengan hadis ni. Salah satu kita nak tahu hadis sahih ni, tanda dianya serupa dengan Quran. Ada lafaz lebih kurang maksud dia lagu tu juga dalam Quran. Itu salah satu tanda hadis itu adalah hadis yang sahih. Ada juga hadis ni kadang-kadang tak ada langsung dalam Quran, tak ada nampak serupa. Bercanggah ada. Kalau bercanggah itu tanda bahawa hadis itu tidak sahih. Tanda. Ini bagi orang yang mengaji hadis itu salah satu kaedah. Kalau sesuai dengan Quran, misalnya ni, innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dalam Quran, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ada sebut juga. Jadi ada sebut juga. Serupa tu satu tanda bagi kita orang yang mengaji hadis bahawa hadis ini hadis sahih. Memang pun ada dalam Bukhari ni, hadis ni memang pun ada. Cuma makna dia tadi tu apa makna? Yang pertama, ada setengah-setengah ulama dia kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik, ini bukan makna Allah SWT mengampunkan dosa engkau, tetapi dosa umat engkau. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika, min dhanbi ummatika. Begitu kalau ayat Quran. Kalau hadis ni innallaha qad ghafara laka, innallaha qad ghafara li ummatika. Begitu takdirnya. Takdir tu biasalah ada dalam bahasa Arab ni. Takdir tu, takdir ni benda lagu mana? Kira-kiranya kalau kita nak sebut begitulah. Yang disembunyikan, yang tidak disebutkan. Misalnya kita kata nak pergi mana? Kedah. Kita kata, nak pergi mana? Dia tanya kita kata Kedah. Hak takdir tu saya hendak pergi ke Kedah. Tu hak takdir tu yang dibuat. Kira-kiranya ada tu. Sebab apa dibuat? Sebab sudah pertanyaan itu sudah menunjukkan yang dibuat. Tak perlu sebut. Jadi ada sebab-sebab di mana boleh buat, di mana tak boleh buat. Itu kaedah lah, kaedah bahasa lah tu. Jadi setengah-setengah ulama kata di sini hak maksud ampunkan ini, ampunkan dosa umat engkau. Tetapi tidak sesuai ni hadis ni. Sahabat-sahabat ni nak kata kalau lagu tu, kalau dia faham maksudnya dosa umat engkau, kami ni pun lagu tu lah. Apa pelik? Ni dia nak ayat tak serupa. Sebab tu dia nak amal lebihnya. Sebab tak serupa. Ini nampak berkenaan dengan Nabi. Allah telah mengampunkan engkau, bukan umat engkau.
Sebab kalau kata untuk umat, dia pokok dia tu umat dah kan. Hanya buat ke dia, apa perlu lebih? Buat amalan lebih tak perlu lebih. Allah SWT akan ampunkan juga dosa ke mana-mana pun. Itu yang pertamanya bercanggah dengan kandungan hadis ini sendiri. Yang keduanya, bila turun ayat tu kan, ayat Allah SWT ampunkan Nabi tu, sahabat-sahabat pun kata hani'an mari'an fama lana. Tu di Hudaibiyah tu, bila turun ayat ni, sahabat-sahabat pun kata tahniah, bertuahlah engkau wahai Rasulullah. Tetapi apa pula untuk kami? Kami boleh ke apa? Engkau tu dapat dah lah, Allah SWT istiada dalam Quran. Kami dapat apa? Maka turun ayat ni pula, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Untuk Allah masukkan orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu untuk umat. Ini menunjukkan sahabat-sahabat faham boleh. Ampunkan dosa dulu, kemudian itu khusus untuk Nabi. Sebab tu dia kata apa untuk kami. Maknanya itu bukan untuk kami, itu untuk engkau. Untuk kami apa? Tu ayat ni. Dan Nabi SAW pula tak kata pula, dah untuk aku dan untuk mudah tadi tu. Dia tak kata pula lagu tu. Ini menunjukkan khusus untuk dia. Jadi jawapan tadi hak kata di sini ampunkan dosa engkau tu, maksudnya dosa umat engkau, tidak kuat. Walaupun ada dalam kitab-kitab tafsir, ada menyebutkan maksudnya gitu, tapi itu tidak kuat. Pendapat yang kedua, maksud dianya, ini pendapat Qadhi Iyad dan juga Syah Waliullah. Dia kata ada beberapa perkara. Satu orang panggil maksiat, yang kedua orang panggil khata', yang ketiga orang panggil dham. Dham. Hak Nabi SAW dikatakan maksum tu maksum daripada maksiat, maksum daripada khata', kesalahan. Bukan maksum daripada dham, bukan maksum daripada dham. Dham ini makna sesuatu yang lebih ringan lagi daripada itu. Dia ada 3 peringkat. Maksiat maknanya derhaka, Tuhan kata jangan buat, dia buat. Tuhan kata jangan minum arak, dia minum arak. Adakah Nabi SAW ni pernah minum arak? Tak ada. Sebelum jadi Nabi, selepas jadi Nabi, tak ada. Adakah Nabi SAW mencuri? Ataupun Nabi-Nabi yang lain mencuri? Tak ada. Apa yang dikatakan dosa, maksiat? Tak ada. Bahkan khata' pun tak ada. Yang adanya dham. Dham ni apa dia? Kita terjemah dengan makna dosa. Kan? Di sini kan kita terjemah mengampunkan dosa. Boleh jadi kalau mengikut pendapat ini yang kedua ni, tidak tepat itu terjemahan makna dosa. Sebab ia mengelirukan. Walaupun makna umum, hak biasa dipakai, dham tu memanglah makna dosa. Tetapi mengikut pendapat yang kedua ni, dham itu bukan dosa. Kita tak boleh kata dosa. Sebab Nabi terpelihara daripada dosa. Dosa tu hak maksiat, hak khata' tu. Hak khata' tu pun terpelihara juga. Khati'ah, orang panggil khati'ah, terpelihara juga. Hak ni dham, maknanya ringan lagi daripada tu. Jadi kita nak cari perkataan apa tu, hak ringan lagi daripada itu. Ketelanjuran, ketelanjuran, ataupun dia terlupa ke, hak dia terlupa ke, itu yang dikatakan dham. Nabi terlanjur ke tak? Ada terlanjur. Nantilah kita akan sebut. Tu. Ada terlanjur yang merupakan kesilapan lah, kegelinciran yang bukan dengan sengaja. Begitu. Hak tu ada. Kegelinciran yang bukan dengan sengaja. Banyaklah. Kita pun Ustaz, zam ni tak ada juga. Maknanya ada ke? Tak. Kalau zam dengan makna dosa tu, memang ada tu. Bagi kita. Bagi kita ada dengan makna dosa. Zam dengan makna dosa untuk Nabi tak ada. Itu perlu diperjelaskan di sini. Ini pendapat yang kedua ni. Sebab zam itu bagi dia ringan lagi daripada daripada maksiat dan daripada khati'ah. Hak ni Nabi terpelihara daripada hak dua ni. Zam ini tidak. Nanti kita akan sebutlah macam mana tidak terpelihara tu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga,
Tetapi mungkin hak pendapat yang kedua ni ada orang bantah. Misalnya dia kata innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua macam dosa. Daripada situ, kalau semua macam dosa, hak dosa besar, dosa kecil pun Allah SWT ampunkan juga. Perkataan dzam itu digunakan untuk Nabi tadi. Kalau lagu tu boleh jadi dosa yang dilakukan oleh Nabi itu kita boleh kata dosa. Dzam itu boleh kata dosa. Boleh jadi orang kata gitu. Sebab tu kita kata payah nak bahas Bukhari ni. Boleh jadi orang kata tu dalam Quran sebut Allah mengampunkan semua macam dosa. Mana hak dosa besar pun ada juga. Kalau lagu tu Allah kata Allah ampunkan dosa engkau yang dahulu dan kemudian. Dosa engkau tu boleh jadi dosa besar, boleh jadi dosa kecil, dosa sungguh. Sebab Allah ampunkan ini bukan khusus untuk Nabi ni, orang-orang lain pun lagu tu juga Allah ampunkan. Jadi tidak jelas kata dia. Hak pendapat yang kedua tadi tidak jelas. Tetapi orang pendapat yang kedua ni dia kata kalau dzam itu dipakai secara umum memang boleh kita pakai dengan makna dosa pun. Tetapi kalau dzam itu dibandingkan dengan tiga perkataan ni, maksiat, khati'ah, dzam, maka dzam ini dia dengan makna lain, bukan dengan makna dosa tu. Tapi kalau dzam saja memang boleh dengan makna dosa sungguh. Ini dari segi bahasa ni. Dari segi bahasa tu. Yang ketiga, ini kaedah dia, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik ni kira baik dah, tetapi masih dikira tidak baik lagi kepada orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat yang ketiga. Jadi mengikut demo ni, puak-puak ni dia kata sebenarnya yang dikatakan dosa Nabi itu sebenarnya bukan dosa, tetapi sesuatu yang tidak layak, tidak sesuai lagi dengan Nabi itu. Sepatutnya Nabi hak tu pun tak ada juga. Kalau nak kira dosa bukan dosa. Kita kata kepada orang biasa ni benda ni kebajikan dah dia. Walaupun kebajikan dah kepada orang biasa, tetapi kepada Nabi kesalahan lagi. Misalnya kita kata sembahyang tahajud, itu kebajikan kepada orang biasa, sunat kan? Tapi kepada Nabi fardu, wajib. Sebab tinggalkan sembahyang tahajud tu masih lagi keburukan, dikira keburukan kepada orang-orang yang hampir dengan Allah SWT. Kalau nak kira bukan salah, kalau nak kira dosa, melakukan dosa kan tu. Bagi dia bagi dia misalnya kita kata kepada orang biasa kesalahan setara ni. Tapi kalau kita kata kabinet kita kata dalam politik, dalam parti, kita kata orang parti kepada orang lain tidak salah, tapi kepada dia buat benda lagu ni salah dah. Kan beza ke tu. Untuk umum tidak, untuk dia salah lagi, dia masuk dalam disiplin, melanggar disiplin. Kalau kita kata tidak melanggar pun dia disiplin, canggah dengan disiplin yang ditentukan. Jadi misalnya mengikut demo ni ataupun hak yang kedua tadi, kalau kita pakai dzam itu bukan dengan makna dosa. Hak yang ingat tadi, dia kata tengok Nabi Yaqub dalam Quran, Allah SWT ada sebutkan, dia kata inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib. Aku pusing, sedih kalau kamu nak bawa dia, nak bawa Yusuf ni pergi berkela, pergi main-main. Aku takut dia akan dimakan oleh serigala, kata Nabi Yaqub. Salah kau kata lagu tu? Boleh jadi dia kata lagu tu sebagai alasan saja untuk anak-anak dia tu, biar anak dia tu tak boleh bawa Yusuf tu pergi. Sebab dia bimbang dah, takut-takut nanti dengki macam-macam lah. Sebab Yusuf ni banyak sangat kelebihan, keistimewaan. Dia pun kata lagu, boleh jadi ini sekadar alasan saja, bukan dia iktikad lagu tu, tetapi ini salah kepada seorang Nabi. Hak lagu ni lah yang dikatakan Allah SWT ampun tu. Hak lagu ni akibatnya Tuhan hukum dia dalam dunia selama mana berpisah dengan Nabi Yusuf. Ni kenapa? Kerana tidak patut dia seorang Nabi kecek lagu tu. Aku takut dia akan dimakan serigala. Aku takut dia dimakan serigala. Padahal kita percaya memang dia tidak kata gitu. Kalau dengan keizinan Allah maka berlaku, kalau tidak tak berlaku. Dia kata lagu tu tak boleh dah mengelirukan seorang Nabi. Akibatnya tengok
selama mana dia terpisah dengan anak dia Yusuf. Itu contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Nabi Musa pernah ada salah seorang pengikut dia di kalangan umat dia lah, tanya dia, wahai Nabi Allah, pasal hari tu dia cakap tu banyak, kena pelik-pelik lah, memang hebat lah. Maka ada salah seorang pengikut dia tanya, dalam Bukhari ni pun ada, akan datang kita akan jumpa. Tanya, ayyun nasi a'lam. Cuba rakyat, siapa kau paling alim? Siapa kau paling alim? Nabi Musa pun kata, aku kau paling alim. Tuhan tak kena. Tuhan tak kena. Padahal betul tak salah tu kalau nak kira tu. Dia kata tu berdasarkan, dia kan Rasul. Mana ada lagi orang lain yang lebih besar? Dia lah lebih tahu tentang agama ni. Kalau dia kata tak salah tu. Tapi Tuhan tak sibuk kecek lepas gitu kepada seorang Nabi. Tak sesuai. Dengan sebab itu Tuhan hukum dia. So pergi cari, jumpa dengan, pergi cari Khadir. Hamba-ku, kata dia. Di satu tempat, selama mana kena buat alamat begini-gini lah, tak ada dalam perjalanan, bukan main jauh tu. Dia nak ceritanya, ada lagi benda kamu kena belajar. Jangan ingat muda-muda, ilmu ni luar. Tengok, dia kata lagu tu, padahal dia kata tu pun berdasarkan hak dia tahu daripada Tuhan juga. Tidak salah sebenarnya, muka dia seorang Rasul. Hak nombor satu, tentulah dia yang lebih tahu. Tuhan tak kena. Itu pengajarannya. Cuba tengok Nabi Yunus pula. Dalam Quran ada sebut, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayh. Ingatlah kisah Dhannun, orang yang masuk dalam perut ikan itu. Ketika dia pergi dengan marah, dia ingat, kami tidak berkuasa untuk menangkapnya, kami tidak berkuasa menghukumnya. Dia ingat gitu. Tapi adakah Nabi Yunus ni, dia percaya, dia yakin Tuhan tidak berkuasa? Tak. Seorang Nabi mana dia yakin lagu tu? Orang biasa pun tak boleh lagu tu. Silap dah. Dari segi akidahnya, kalau kita kata Tuhan tidak berkuasa, dengan pergi gitu, maka lepaslah dia. Tak. Kesilapan. Silap Nabi Yunus kata lagu tu. Daripada perbuatan dia tu, mungkin orang boleh sangka begitu. Nabi Yunus ni cerita dia lagu mana? Dia dakwah lama lah, dakwah kaum dia, tak dengar. Ajak juga kepada kebaikan, tak pergi. Kata macam-macam ke dia. Akhirnya Nabi Yunus pun sedih. Dia mecak lah, kita kata. Ngaji. Dia tinggal pokok tu. Dia tinggal. Tinggal tu naik atas kapal. Nak pergi lain lah. Nak pergi ke lain. Serah ke Tuhan lah kiranya. Jadi bila naik atas kapal tu nak tergelar. Jadi nak tergelar. Sejak kali cabut undi kena ke dia macam pelik. Maka dia kena terjun lah. Jadi kira-kiranya siapa dia yang kira ada orang salah ni, lari daripada Tuhan dia. Gitu kira-kiranya. Jadi bila begitu, kena dia ni. Lari daripada Tuhan dia tu, maksudnya dia tu lah lari daripada Tuhan dia. Bukan hamba, dia. Jadi terjun tu ikan makan. Duduk dalam ikan tu selama mana? Pasal apa? Pasal silap. Dan Allah SWT tidak hukum umat dia tu, hak dia tinggal. Kalau nak kira, inilah dalam Quran disebut falaula amanat qaryatun. Hak tu dalam ayat tu. Iaitu tak ada satu umat pun yang dia tidak dengar hak nabi dia, lepas tu tidak kena hukum. Tak ada. Kecuali illa qaum Yunus. Kecuali kaum Yunus. Kaum Yunus ni, kalau nak kiranya dia tak dengarlah perintah Nabi, tetapi tidak dihukum. Biasanya kalau orang lain tak dengar perintah Nabi, hancur. Hancur berlaku. Tetapi Nabi Yunus ni tidak. Dalam Quran sendiri pun disebut illa qaum Yunus. Sebab apa? Sebab kira-kiranya tidak sempurna lagi hujah daripada pihak Allah. Sebab apa? Rasul dia lari, tak sempurna. Sebab itu Tuhan tundakan, tak jadi. Puak-puak tu kata, Yunus ni bagus. Mana silap tu mulu. Silap tu mulu. Yunus ni bagus dulu. Kita menyesal juga. Dia pak mana ni? Tak ada. Puak-puak dia cari pula nak beriman. Iman Allah SWT kira di situ kaum Yunus, hak lain tak. Kenapa? Kerana perbuatan dia tu boleh menyebabkan orang jadi sesat. Perbuatan dia tu boleh orang buat kesimpulan kira-kiranya dengan cara lari tu dia lepas lah berkali. Tak lepas. Pergi ke mana pun tak lepas. Tengok. Ini dikira sebagai
kesilapan lah. Inilah yang dikatakan dzam. Kalau nak kata dzam kepada Nabi, setara tu. Ni cerita Nabi-Nabi dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah berlaku. Dia duduk tengah orang-orang kafir Quraisy ni, kepala-kepala kafir Quraisy ni, pemimpin-pemimpin Quraisy ni, mari nampak minat kepada agama. Dia pun duduk cerita kepada demo tu lah. Abdullah ibnu Ummi Maktum hak buta tu mari duduk tanya dia. Ni Islam dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cara ke dia. Sebab ni nak tarik ni. Tu ayat Allah SWT tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tu dia cerita. Allah SWT tak kena buat lagu tu. Pengikut kita ni, walaupun dia orang biasa, walaupun kita fikir dia beriman dah, tak apa lah, tak boleh. Hak ni kita tak tahu lagi. Kalau tidak salah. Kalau tak kira tak salah. Sebab maksud dia pun untuk agama juga. Dia nak tarik orang-orang tu sebab dia kira apabila pemimpin-pemimpin masuk, mudahlah orang lain-lain tu. Jadi tidak salah kalau nak kira. Tetapi cara dia Allah SWT tegur. Sebagai seorang Nabi tak boleh lagu tu. Lagu-lagu ni lah yang dia katakan Allah mengampunkan tu. Jadi kita nak letak mana? Kalau kita nak kata dosa, tidak dosa hak sebenarnya tu. Kesalahan lah. Tetapi oleh kerana digunakan perkataan zam dalam Quran, dalam hadis, umumnya zam ini diterjemahkan, dipakai dengan makna dosa. Maka kita kata dosa, sebenarnya tidak dosa, tak tepat tu. Kok mana-mana pun pendapat golongan yang kedua, golongan yang ketiga pun tidak termasuk dalam dosa tu. Sebab bukan satu dosa. Kalau kiranya, kalau orang lain buat gitu, tak salah. Tetapi dia tak boleh. Tetapi pengajaran juga kepada orang lain. Hak sebaik-baiknya, hak idealnya seorang pemimpin ni macam mana, dia kena ikut Nabi tu. Lagu tu lah. Hak lagu tu lah. Sebab itulah adakan Nabi SAW salah terkasar sikit dengan sahabat dia. Mungkin nak pergi perang ni kan, kadang-kadang Nabi tepuk dada, derah tu tepuk sampai bekah di dada ni. Sahabat tu kata bekah di dada. Mana derah lah tu, dia tepuk tu. Sebabnya orang nak pergi perang takkanlah main selu-selu. Ada ketikanya Nabi SAW tarik sahabat tu. Jadi sahabat tu terasa hati. Satu kali apabila Nabi SAW kata, kalau siapa-siapa ada saya lah secara peribadi buat silap dengan dia, hari ni dia boleh balas. Boleh balas. Boleh kisos hari ni. Ada ke apa? Siapa-siapa? Ada seorang sahabat tu, dia kata ada. Saya katanya. Rasulullah buat saya sakit hari tu katanya. Lagu mana? Dia kata saya, Rasulullah tarik ni. Sini kena sini. Tapi saya tak boleh, saya nak ukur kena pecah baju sebab hari tu saya tak pakai baju katanya. Jadi sahabat tengok dia, apalah dia ni. Pusing lah, lagu mana nak buat ni nak ukur Nabi ni pula nak. Ni kena pecah baju kata dia. Saya nak juga balas. Nabi SAW pun pecah baju, tak apa, ukur. Dia pun pergi terkat dia siung. Tempat awak Nabi SAW buat dia tu sakit tu, dia siung situ. Sahabat-sahabat pun baru faham, oh begitu. Jadi hak lagu-lagu tu lah kiranya hak dikira sebagai ketelanjuran, kesilapan. Apabila kita bertindak kadang-kadang salah terkasar sikit, maksudnya baik, sesuai dengan keadaan nak perang ke apa tu, sesuai dengan keadaan tu, kita perlu ketuk kaki sikit kau biar betul saf tu misalnya. Hak lagu-lagu tu lah. Akhir sekali dalam Quran pun sebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh Nabi istighfar tu bukan sepuluh kita istighfar ni minta ampun dosa, memang dosa sungguh. Hak lagu-lagu tu lah kita tak boleh nafikan. Sebab ada banyak dalam Quran dia sebut suruh Nabi istighfar. Istighfar ni daripada benda lagu tu lah. Kita nak kata dosa ke lagu tu? Tak termasuk dalam dosa tu. Seorang ketua buat keras sikit, memang sepatutnya begitu. Hak lagu-lagu tu lah kalau ada pun daripada Nabi-Nabi. Dan itu disebutkan sebagai dosa. Kenapa? Sebab kepada dia tu kalau nak kata dosa boleh dah. Walaupun kepada orang lain sebenarnya dari segi syariat umum tidak dosa tu. Kepada dia, oleh kerana nak jaga kesucian dia, hak secara tu pun disebut sebagai dosa juga. Sebab itu sebut perkataan zam. Inilah yang dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hak baik bagi orang biasa, orang-orang baik ni, bagi orang yang hampir dengan Allah masih lagi tak baik lagi. Dia kena lebih tinggi lagi hak dia tu. Kena lebih tinggi lagi, lebih istimewa lagi. Ini jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat, dia kata begini. Ini pendapat yang keempat ni. Dia kata orang-orang yang sentiasa musyahadah, yang nampak Allah SWT tu,
nampak dalam arti kata Allah SWT duduk tengok dia, semua lah. Serba salah jadi. Kita ni pasal kita tak ingat gitu, tak sedar gitu, sedap ni. Sebab itulah litah. Kita kata lampu merah pun litah. Sebab kita kata orang tak nak tengok. Lepas tu kalau polis sekat lepas tu pula dia kata litah. Litah, lampu merah kena ni lah kita. Kalau tidak kita berasa banyak perkara, banyak keadaan kita berasa tak ada apa. Tak ada orang tengok. Setara ada orang tengok tu pun kita boleh buat lagi. Allah SWT ni biasanya umumnya tidak gitu. Orang berasa tak nampak lah kira-kira. Walaupun kata Allah Maha melihat. Itu dari segi akidah. Dari segi perbuatan tu kadang-kadang tidak begitu. Cuba kita tengok keadaan orang-orang seperti Nabi ni lagu mana. Sentiasa dia nampak Allah SWT. Sedar betul-betul, ingat molek Allah SWT duk tengok semua dia. Banyak perkara kan kadang-kadang yang kita buat dalam dunia ni, walaupun halal, walaupun dari segi syariatnya masyru', memang dibenarkan, tetapi kadang-kadang nampak kebodohan tu. Walaupun itu tuntutan semula jadi manusia ni, tapi nampak kebodohan itu, nampak hinanya kita, rendahnya kita. Ketika tu tak berasa malu ke kepada Tuhan? Tuhan duduk tengok semua. Macam mana kita nak duduk dalam keadaan tu? Misalnya kita berkahwin, duduk sekali dengan isteri, tidur sekali dengan isteri. Itu kalau kita perhatikan dari satu segi kan, semula jadi manusia sebagai binatang, binatang lain pula gitu juga. Maknanya kita turun diri kita tu ke peringkat tu, maka supaya lain-lain juga pergi buat benda-benda serupa dengan orang ramai. Ada setengah-setengah tu mana memang memalukan. Sebab tu sama-sama kita pun kita tidak buat depan orang. Kita pergi buang air tempat yang tersembunyi. Mana kalau depan orang kita tidak akan bertelanjang sama sekali. Kita kata orang tak nampak, memanglah orang tak nampak. Allah SWT memang dia juga yang membenarkan kita pergi buang air, kita kahwin apa. Tetapi kadang-kadang dia berasa serba salah. Di satu pihak nak jaga hubungan dia dengan Allah SWT. Di satu pihak nak jaga perintah Allah SWT, suruh buat benda tu sebagai sunnah dia. Kalau tidak, orang akan berasa nak rapat dengan Tuhan ni tak boleh menikah lah. Sebab Nabi pun tak menikah. Pula orang akan kata lagu tu pula. Dia nak ajar syariat ni, biar orang tidak ragu-ragu tentang kahwin, tentang makan minum apa ni. Tak ragu-ragu. Makan hak sedap misalnya, ayam kau, kambing kau makan. Padahal kalau nak kira itu dunia, orang biasa, orang hak mewah dia buat benda lagu tu. Dia berasa serba salah di situ. Hati dia tu. Jadi hak serba salah, dia terpaksa buat dalam keadaan dia berasa bersalah. Tak apa tu. Hak itulah yang dikatakan Allah SWT ampunkan itu. Hak dia berasa bersalah. Sebenarnya tak ada salah. Tak ada salah. Lewat ni. Hak ni pun tak habis ni. Jawapan yang kelima kita berhabis ni lah sikit. Jawapan yang kelima ni iaitu hak ni perisytiharan daripada Allah SWT. Nak ceritanya Nabi tak serusing daripada dunia lagi rakyat dah, dia dihapuskan hak dulu dan hak kemudian. Sebab apa? Nabi-Nabi lain daripada masyarakat, apabila orang minta, dia minta dengan Tuhan, biar selesaikan masalah daripada masyarakat. Hak tu kata aku ada salah, hak dia kata aku ada salah, pergilah jumpa dengan hak tu. Kan kita tahu apa tu. Nabi Muhammad SAW pun mungkin sebagai manusia, dia ada berasa salah silap gini, mungkin dia akan mengadu begitu juga. Jadi untuk menghapuskan hal ni, Allah SWT ijtihad dulu lagi dalam dunia lagi, supaya di akhirat nanti bila orang suruh pergi kepada dia, dia jangan bertolak dalik, jangan kata gini, jangan kata ginilah. Sebab Allah SWT sudah hapus dah segala-galanya, kalau ada pun. Jadi kamu teruslah minta syafaat dengan Allah SWT biar selesaikan umat di situ. Ini maksud liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Ini maksudnya. Yang keenam, maksud dzam di sini, apa yang kita kata dosa itu bukan dosa, tetapi kesilapan dalam ijtihad. Kesilapan dalam ijtihad. Mungkin Nabi dia ijtihad dalam suatu perkara tak betul. Hak tak betul tu boleh jadi orang akan jadi salah faham. Hak tu Allah SWT tak kira. Allah SWT tak kira. Ada orang nak kahwin pokok kurma, Nabi SAW tak bagi mula-mula. Lepas tu orang petuk dia, tak jadi pokok tu, tak subur molek buah dia. Lepas tu ada sahabat kata, sebenarnya kalau buat gini-gini, kenapa kamu tak royak gitu? Dia kata. Lepas tu buat memang subur molek. Maknanya silap lah tu.
Ini contoh kepada kita nak cerita dalam hal dunia ni kita boleh buat tak apa, tidak ikut dia pun. Tak apa, tak ikut dia pun. Jadi dari satu segi nampak silap dia. Itu orang panggil khata' ijtihadi. Khata' ijtihadi itulah yang digambarkan di sini dengan dzam. Sebenarnya bukan dosa, sebab benda tu tak ada kait dengan agama. Tak ada kait dengan agama benda tu. Bahkan isyarat juga kepada kita bahawa dalam bab dunia ni kita tak perlu rujuk kepada dia. Kita nak tak perlu cari hadis lagu mana nak suruh besar buah tomato ke apa ke. Kita kata dah tak perlu. Waktu kita boleh buat kajian sendiri. Yang ketujuh, liyaghfir laka ni maksudnya Allah SWT ghafar maknanya menutup. Allah SWT tutup dosa engkau hak dulu dan hak kemudian. Kalau mungkin ada pun tutup. Makna tutup di sini Allah SWT memaksumkan engkau, menjadikan engkau maksum. Gitu dah. Bukan makna Allah SWT mengampunkan dosa, tak. Allah SWT menutup dosa sehingga tidak mungkin kamu melakukan dosa. Seseolahnya Allah SWT buat dinding antara engkau dengan dosa. Tak mungkin berlaku dosa. Itulah kelebihan, keistimewaan. Ini hak yang ketujuh ni sebenarnya paling baik, paling sesuai dalam bab maksum, ismah nabi-nabi ni. Hak ni lah yang paling sesuai. Dan itu dalam bab ni nampaknya kita tak ada habis ni. Tak apalah, situlah lebih kurangnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah pada ni. Satu hadis pun tak ada habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ni, selepas raya ni kan, insyaAllah. Kita berhentilah sekat tu sebab masa tidak mengizinkan. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.